إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu seperti biasa pada petang ni atas anjuran Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Program yang diberi nama Cuit-Cuit semasa membicarakan persoalan berkaitan dengan kalau jika ada apa-apa kemusykilan, boleh sama-sama kita muzakarah, kita bincang. Boleh soal di ruangan bawah, soalan di ruangan komen. Alhamdulillah, terima kasih pada yang sangat berusaha. Surah An-Nur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang ada soal, boleh soal dekat ruang komen. Alhamdulillah, yang mana Allah masih lagi memberikan kita nikmat hidup hingga ke hari ini. Lepas hari-hari kita tengok ada orang yang meninggalkan kita, mungkin sebab penyakit virus COVID, mungkin juga penyakit-penyakit lain. Tapi lepas seorang-seorang meninggalkan kita, setiap hari ada je berita kematian. Setiap hari. Mungkin akan datang masa kita pula, tak tahu. Akhir zaman ni dah tak kira dah. Tak kira tua muda dah. Tak kira sakit tak sakit. Tahu-tahu je mati secara mengejut tu sangat banyak berlaku. Dan sebenarnya telah disabda oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lepas. Yang mana akhir zaman nanti, kata Nabi, kematian tu terjadi tu secara mengejut. Tak macam dulu-dulu. Kematian yang berlaku ada tanda. Ada tanda. Tanda dia sakit, sakit, makin slow, makin slow, mati. Tapi akhir zaman nanti, kata Nabi, tidak. Tak berlaku dah gitu. Tahu-tahu mati. Dia tak kira tua muda. Inilah zaman dia. Memang begitulah. Kadang-kadang yang muda pada kita, yang tak sangka. Kadang-kadang yang duduk sakit tu, duduk sakit-sakit tak mati-mati. Yang sihat-sihat yang datang melawat 3-4 kali dah. Datang hospital melawat 3-4 kali. Sekali yang datang melawat tu yang pergi dulu. Yang sakit-sakit yang duduk hospital tu tak pergi-pergi lagi. Ini zaman sekarang ni, dia jangan selesa sangat. Bila-bila masa je Allah boleh panggil kita. Bila-bila masa. Allah. Baik, macam biasa, siapa yang ada persoalan boleh soal dekat ruang komen. Boleh juga kalau nak video chat, saya boleh bagi link. Link ni link video chat. Siapa boleh tekan link tu,
Bolehlah kita berinteraksi secara video. Kalau tak pun secara komen, ruang komen. Ada soalan-soalan pun saya tengok dah ada dah, dah mula ada dah. Boleh kita start jawab. AJK pun saya rasa dah masuk dah seorang dua tu. Sebelum kita mula, macam biasa, kita tengok dulu siapa yang ada awal-awal ni untuk kita bacakan nama dia. Mudah-mudahan ingatlah kita nama sampai ke syurga nanti. Mudah-mudahan dapatlah kita sama-sama mengambil berat apabila nama-nama ni tak ada di syurga nanti. Kita pakat-pakat ambil berat. Siapa yang ada dulu? Alhamdulillah ramai dah masuk. Saiful Soleh dah masuk. Jamilah Ismail Jad Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah Soleh. Puan Marina pun dah masuk. Wan Rafidah, Farina pun dah ada soalan. Sakinah Yusof, Siti Nurbayah Billah, Siti Mordingah, Zalila Mat Yusof, Jasri Johari, Dutisah Mortu, Zaitun Zain, Hafi Afizan, Azman, Muhammad Irwan, Yahya, Hazlin Hussein, Saif, soalan, Syazid Rahman, Ruziah Ma'ruf, Safia Sabtu, Fakrul Novriansyah, Norizan Mat Ali, Ja'far Harun, Amr Amana Amzar, Murni Ismail, Abang Singa, Ahmad Safri Abdul Hamid, Suhana Nasir, Maskana Abu Bakar, Samsyah Saleh, Nurhayati Sulaiman, Masita Muhammad Taib, Ummu Fazariyah, Zulkifli Mahdi, ni AJK kita ni, Noresah Talib, Nizam Kala, Syamsiah Soleh, Azman Makno. Mana lagi? Samizul Zuliani, Rudi Zakaria. Salam semua, salam. Siapa lagi? Cik Na. Pendek je nama, Cik Na, senang je. Soalan saya tengok ada dah 10 dah tadi, 10-11 dah ada. Siapa nak soal boleh soal kat ruang komen atau boleh tekan link tu untuk berinteraksi secara video pun boleh. Dah boleh rentah dah ke? Oh, dah boleh rentah dah Saya tak tengok tadi. Tak tengok pun tadi apa nama ni pengumuman tu. Macam mana masjid nak masuk kena inject ke tak inject? Ke macam mana ke? Salawati. Tak tengok pun tadi. Yalah. Baik, kita jawab soalan. Allah. Kita jawab soalan. Siapa ada soal, boleh soal di ruang komen ataupun boleh tekan link yang saya dah bagi. Boleh berinteraksi secara video. Macam biasa, anjuran kita, anjuran Surah An-Nur Fasa 3A. Fasa 3A, banyak program dia nak buat. Boleh infak pada yang nak infak. Dan ada program terbaru, apa dia kata program tu, tajuk ustaz pun boleh juga, macam yang kita sebut minggu lepas. Jadi kita akan baca balik perkara tu. Saya nak tengok daripada atas dulu. Soalan yang pertama, hukum angkat tangan hukum angkat tangan kita i'tidal. Hukum angkat tangan ketika i'tidal sunat. Angkat tangan semua sunat. Dalam sembahyang angkat tangan semua sunat. Tak kira lah masa bila pun.
Masa mula-mula nak masuk sembahyang, takbiratul ihram, Allah tu, angkat tangan tu sunat. Sami Allah liman hamidah, angkat tangan sunat. Daripada tahiyat awal baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu bangun Allahu akbar, angkat tangan tu sunat. Semua yang jenis angkat tangan semua sunat dalam sembahyang. Tak ada yang wajib angkat tangan. Yang wajib angkat tangan yang mana kita duk tahu tu lah. Yang wajib angkat tangan. Yang perbuatan kita yang wajib yang kita duk tahu tu lah. Berdiri, rukuk, i'tidal. I'tidal lah, bukan angkat tangan. I'tidal, sujud, duduk untuk sujud. Itulah yang perbuatan yang wajib. Selain daripada perbuatan tadi, semua sunat. Angkat tangan ke apa ke, letak tangan dekat pusat ke, letak tangan kat mana ke, semua sunat. Jadi hukum angkat tangan ketika i'tidal adalah sunat. Tak angkat pun sah. COVID-19 adalah makhluk Allah yang tidak bawa manfaat atau mudarat. Bukan COVID je, semua selain daripada Allah, semua tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Masya Allah, selain daripada Allah memang tak buat datang manfaat, tak buat datang mudarat. Bukan COVID aja. Kalau sebab COVID tu macam ada beberapa je. Tak. Semua yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat Allah semata-mata. Yang lain tu apa? Semua janji bukan Allah. Tak datang mudarat, tak datang manfaat. Apakah cara berdoa terbaik untuk kita minta perlindungan dari COVID yang sepatutnya tak beri bekas? Tak, jangan gitu Farina. Ni bercampur dah ni. Saya selalu duk pesan, jangan campur dua perkara. Jangan campur jangan campur tauhid dengan syariat, dengan fiqh. Jangan campur pegangan dengan pegangan yang kita nak pegang dengan kehidupan kita yang kita nak lalu seharian. Jangan campur. Yang kata Allah yang kata makhluk tak bagi bekas tu, itu bukan fiqh, itu bukan syariat. Syariat tu macam besar sangat, tak boleh kata syariat. Itu bukan perlu kita sebut ketika kita menjalani kehidupan. Gitu. Apa dia? Makhluk tak beri bekas. Tak, itu pegangan lain. Kita pegang, hanya Allah yang bagi bekas. Makhluk tak bagi bekas, itu kita pegang. Maknanya kita melihat sesuatu itu dari sisi Allah. Gitu kan. Dari sisi Allah. Kita nak bincang pasal apa? Bincang pasal Allah. Hanya Allah memberi bekas. Makhluk tak bagi bekas. Itu kita nak berbincangkan tentang Allah. Kalau membincangkan tentang kita ni sakit ni. Kita kena macam-macam ni dengan virus dengan apa. Kena berubat, kena usaha. Itu kita cakap dari sisi kita hamba. Jangan campur dua. Ini campur. Apakah cara berdoa terbaik? Berdoa tu syariat. Berdoa tu yang kita kena buat. Dari sisi hamba kita kena berdoa. Okey? Minta perlindungan dari COVID. Itulah kerja kita. Sepatutnya tak beri bekas. Sepatutnya makhluk tu, COVID tu tak beri bekas. Itu bukan cerita dengan doa, tak ada cerita. Itu cerita lain. Dua ni campur ni. Jangan campur dua. Kita kena doa. Mesti lah. Sakit takkan tak doa. Kenapa kita kena doa? Kita hamba. Bukan, jangan tengok dari sisi Tuhan. Tengok dari sisi kita. Kita kan hamba. Bila kita hamba, buat kerja hamba. Apa kerja hamba? Doa. Habis tu sakit lah. Kalau bila sakit, mestilah kita nak minta yang memberi sakit tu, yang memberi sakit pada kita nak minta dekat dia supaya angkat balik sakit tu. Sebab apa kita kata gitu? Sebab kita hamba. Habis tu kan yang memberi kita sakit tu, dia kan maha berkuasa. Tu dia. Kenapa sibuk pasal kita? Itu dia. Itu kita kena pegang gitu. Tu dia yang maha berkuasa. Dia yang memberi mudarat, dia yang menurunkan penyakit. Itu dia. Jadi kita ni kadang-kadang tu lah. Kita ni buat kerja kita aja. Bila kita hamba, makna hamba tu apa? Makna hamba tu tak boleh persoalkan apa-apa. Jadi bila kita ni hamba, kita ni pun kena macam-macam sebab Tuhan kita bagi kita macam-macam. Kita kenalah macam-macam. Mungkin kebaikan, mungkin keburukan bagi kita. Bila bagi macam-macam, kita sebagai hamba kenalah minta keampunan, minta diangkatkan kesusahan kita. Itu kerja kita. Kita kenalah.
Kena minta. Sebab apa? Hamba kan? Ke hamba nak fikir macam Tuhan? Mana boleh? Biar Tuhan dengan Tuhan aja. Jadi maknanya time kita nak bincang kehebatan Allah, masa itulah baru kita bincang tentang hanya Allah memberi bekas, makhluk ni tak memberi bekas, hanya Allah berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Itu ketika kita membincangkan tentang ketuhanan untuk kita pegang Allah begitu. Bila kita menjalani kehidupan, kenapa kita nak fikir macam kita Tuhan pula? Macam kita pula nak fikir Allah tak bagi bekas. Kenapa pula nak cerita pasal tu? Itu untuk kita pegang, bukan untuk kita menjalani kehidupan. Untuk kita menjalani kehidupan, hidup lah. Tiba-tiba Allah kena susah. Allah, susahnya aku. Minta lah. Betul? Kan Allah telah tentukan sejak azali lagi. Itu kerja dia. Nampak? Kita campur. Kita nak buat semua kerja. Buat kerja kita je. Iaitu kita hamba, kita tak tahu apa akan jadi. Kita ni bila hamba, kita ada tuan kita nak buat apa, memang kita tak boleh kata apa. Bila kita sakit, kita kena minta kat tuan kita. Walaupun tuan kita nak bagi ke, tuan kita tak nak bagi ke, tuan kita dah memang buat. Itu dia punya pasal. Macam tu kot. Kita ni macam mana? Kita sebagai hamba kena merendah diri, kena minta, barulah nama hamba. Kalau kita kata kita nak berdoa, sedangkan makhluk tak bagi bekas, seolah-olah macam kita ni bukan hamba lah. Senang, seolah-olah gitu. Makhluk tak bagi bekas tu kita pegang dalam hati sahaja, tak keluar ke mulut. Makhluk hanya Allah beri bekas, makhluk tak bagi bekas tu tak keluar kat mulut. Untuk menjalani kehidupan ni, tak keluar kat mulut. Keluar kat mulut macam mana? Macam okey. Tengok kita nak makan. Kita tahu kenyang tu Allah yang bagi, bukan makanan yang bagi bekas. Bila kita lapar, kita kata kita nak makan dan kita makan. Kita buat kerja kita. Kita masak apa, kita makan kenyang. Kita tak kata tengah masak tu, masak je tapi nasi tak bagi bekas. Kita tak bercakap pun macam tu. Tengah-tengah kita basuh beras, ini sekadar basuh beras je. Sebenarnya kalau Allah nak bagi kenyang tak basuh beras pun tak apa. Mana ada orang bercakap gitu? Tak ada. Lapar je terus ingat nasi, bukan ingat Allah. Sebab kita hidup di atas dunia. Jadi lapar, makanan hilang. Makanan. Makan. Tapi ketika membicarakan tentang ketuhanan, kita kata makanan tadi tak beri bekas. Yang bagi kenyang Allah. Tapi ketika kita hidup, kita lapar, kita cari nasi. Sebab kita hidup atas dunia, kita cari nasi. Dan sebab kita ni hamba, kita follow aja skrip yang Allah telah tetapkan. Follow aja macam orang bodoh. Memang pun kita cerdik sangat berbanding dengan Allah. Follow aja, buat je, lapar mencari nasi. Sedangkan nasi tak bagi bekas pun. Itu hakikat. Tapi kita di atas dunia, mana ada kita bercakap, jom makan nasi. Lapar, jom makan nasi. Lapar. Kita tak pernah pun cakap, jom makan nasi. Lapar. Tapi nasi tak bagi bekas. Tak pernah pun kita bercakap macam tu. Tiba-tiba kita nak doa, kenapa kita nak kena cakap gitu? Kita macam mana kita nak doa dalam keadaan makhluk tak bagi bekas? Lah, kenapa nak gabungkan? Macam mana contoh ni kita tukar contoh lain. Macam mana kalau kita nak makan dalam keadaan kita macam mana? Kita makan dalam keadaan kita bercakap tu dalam keadaan nasi tak memberi bekas. Boleh ke kita buat gitu? Itu pegangan. Jadi kita makan kenyang sebab nasi itulah kenyang. Itulah kehidupan kita yang kita lalu seharian. Ketika kita berjalan di atas kehidupan, bukan cerita dalam tu rasa lain. Jadi soalnya macam mana nak doa je, ya Allah ya Tuhan, aku angkatlah azab ni, angkatlah COVID-19. Kalau kita tengok dari segi pegangan, Allah telah tentukan sejak azali lagi. Allah nak angkat ke tak nak angkat ke, sebenarnya bila Allah dah tentukan sesuatu, tak akan berubah dah. Saya tahu kita semua itu semua perbicaraan tentang ketuhanan. Tapi kita ni minta. Sebab apa kita minta? Kita hamba dan kita tak tahu apa yang akan terjadi, dan kita ni hamba. Walaupun kita tahu kita minta tu Allah telah tetapkan sejak azali lagi, dan kalau Allah tetapkan itu tak akan berubah dah. Walaupun kita minta, tapi kita ni kan hamba. Nampak? Jangan campur. Banyak bab ni panjang, boleh jadi berjam kalau kita cerita bab ni. Ni campur. Cara berdoa terbaik, doa ya Allah angkatlah COVID ni sebab dia menyusahkan aku. Dia menyebabkan kehidupan tak jadi sejahtera macam dulu. Macam biasalah doa. Sebab bab sepatutnya tak bagi bekas tu tak perlu sebut. Sepatutnya dalam kehidupan kita, dalam kita berjalan di atas kehidupan, dia disebut bila cerita tentang ketuhanan.
Cerita. Kalau nak juga, rasa je dalam hati, kat mulut tak cakap. Kat mulut tak cakap. Sebab tak ada orang cakap macam tu. Orang cakap macam tu boleh kata tak betul. Apa ni? Hujan, Allah basahlah nanti, tapi yang membasahkan Allah, bukannya hujan. Tak ada orang cakap gitu. Nak makan je, makan nasi, makan je. Tapi yang memberi kenyang ni Allah, nasi tak memberi kenyang. Tak ada orang cakap macam tu. Makan ubat. Tapi makan ubat ni sembuh lah. Tapi yang sebenarnya yang memberi sembuh Allah, ubat tak memberi bekas. Tak ada orang bercakap gitu. Ketika dalam kehidupan, tak ada. Sama juga doa pada Allah. Walaupun doa pada Allah sebenarnya makhluk yang kita kata susah-susah tu tak beri bekas pun, tak ada orang cakap gitu. Tak ada orang hidup dia begitu. Bengong kalau dia nak hidup gitu. Sebab dia dua sisi yang berbeza, tak perlu digabungkan. Nak rasa boleh, tu makam tinggi. Cakap adat, cakap doa macam biasa, tapi hati semua serah pada Allah. Hanya Allah beri bekas. Itu hati, bukan keluar kat mulut, bukan keluar kat tulisan. Tidak, dia tak boleh gabung dua perkara tu. Tak perlu digabung dua perkara tu. Tak boleh gabung. Kalau gabung maknanya dah celaru. Campur. Dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Kita pekerja, buat kerja pekerja je. Tak payah fikir bos. Gitu. Campur. Saya solat fardu munfarid, solat seorang. Lepas tu nak qada solat. Tiba-tiba anak ataupun isteri nak jemaah, suruh saya jadi imam. Afdal saya niat muaddah atau qada? Ini di antara sembahyang qada dan sembahyang muaddah. Muaddah sunat, qada wajib. Pastinya yang qada tu lebih. Qada wajib kan, muaddah sunat. Tak payah ceritalah anak tak anak tu. Anak isteri nak berjemaah itu sunat juga. Senang je kita nak tahu mana lagi afdal, mana lagi baik. Kita tengok mana yang wajib, mana yang sunat. Pasti yang wajib itu lebih daripada yang sunat. Itu simple aja. Jadi Saiful, oleh kerana qada tu wajib, selain daripada qada tu sunat, jadi sembahyang muaddah tu sunat, jadi sembahyang berjemaah juga sunat, tak wajib. Maka afdalnya adalah qada. Afdalnya adalah qada. Senang je. Tengok mana wajib, mana sunat. Syarat baru dah keluar, perlukan vaksin 2 dos. Oh ya ke? Aisyah kata dengan doa dan usaha boleh mengubah takdir dengan izin. Masya Allah. Takdir ni tahu tak apa benda? Takdir ni yang Allah telah tentukan. Apa yang Allah tentukan tidak akan berubah. Usaha kita juga tak boleh mengubah takdir, sebab usaha kita tak memberi bekas. Kalau nak bercerita tentang ketuhanan, habis yang kata doa boleh mengubah takdir dalam hadis-hadis tu, takdir terbagi kepada dua. Takdir mu'allaq dengan takdir mubram. Tapi kalau kita nak membincangkan tentang ketuhanan, takdir yang Allah telah tentukan tak akan berubah. Kalau berubah maknanya rosak sifat ilmu Allah. Mula-mula Allah tentukan macam ni. Siapa ni? Puan Aisyah. Mula Allah telah tentukan macam ni. Lepas tu, lepas kita doa, usaha apa semua, Allah tukar ke macam ni. Maknanya Allah tak tahu lagi kita nak buat apa. Maknanya sifat ilmu Allah tak sempurna, sebab tak tahu lagi. Bila kita dah usaha, dah buat, dah doa, barulah Allah ubah. Maka hancurlah sifat ketuhanan. Itu bukan Tuhan. Kalau dah gitulah boleh ubah-ubah dari segi ketuhanannya. Tapi ni kena ngaji lebih ni. Kena ngaji lebih lagi dalam bab tauhid. Sebab kita nak soal jawab secara ringkas saja. Jadi kalau dari segi ketuhanannya, bila Allah telah menentukan sesuatu,
Sejak azali lagi tak mungkin berubah. Doa pun tak boleh mengubah. Usaha pun tak boleh berubah. Tak boleh. Tak boleh mengubah. Kalau lah usaha kita boleh mengubah, maknanya kita pun ada kuasa juga. Maknanya kita ni berkongsi kuasa dengan Allah. Sebab kita boleh ubah, kita usaha, Allah terpaksa ubah. Tidak. Tidak begitu. Kita boleh tengok daripada dua sisi. Kena faham tengok daripada dua sisi tu. Faham? Sisi ketuhanan, sisi hamba. Sisi ketuhanan, sisi hamba. Kalau dah boleh rentas kena inject 2 dos, masjid pun kena 2 dos. Allah. Yang tak mau vaksin kena tunjuk result swab test negatif dalam masa 24 jam. Oh, gitu pula Masjid untuk negeri fasa 2, fasa 1. Apa ni? Untuk seorang wanita beranak secara pembedahan, namun kerana tiada ilmu, dia tak catat adakah darah nifas terus keluar ataupun tidak. Jadi dia tak pasti adakah dia ada berhutang solat ataupun tidak. Dalam keadaan tidak pasti, adakah dia berhutang solat? Adakah dia wajib mengqadha solatnya kerana mungkin juga dia telah meninggalkan solat? Oh, dia tak ada. Dalam masalah fiqh, dia tak ada mungkin-mungkin ya. Dia tak ada. Dengan maksud, ada ke tak ada? Ada je tinggal, qadha. Wajib qadha. Tak ada tinggal, tak wajib qadha. Tak tahu tinggal ke tidak, tak wajib qadha. Sebab tak tahu. Kita nak buat sesuatu perkara yang wajib, dia kena yakin. Nak puasa Ramadan, kena yakin. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan wajib. Sebab tu kena tengok anak bulan gitu, kena tunggu pengumuman. Patutnya puasa je lah. Entah kalau katalah dia buat pengumuman lusa ke puasa je lah esok. Puasa je lah esok. Apa masalahnya? Benda baik. Puasa Ramadan tu esok. Esok tak masuk lagi, lusa lah. Tak dengar pengumuman ke? Kenapa penting sangat kena tunggu masuk Ramadan baru boleh puasa Ramadan? Kenapa tak puasa je, niat je? Kalau tak jadi wajib, jadi sunat. Kenapa tak buat gitu? Sebab tak boleh. Malah ada hari syak namanya. Sehari sebelum hari syak, sehari sebelum Ramadan tu, 30 Syaban tu, haram puasa hari syak. Kenapa haram? Nak bagi tahu, nak buat sesuatu yang wajib, kena yakin dia wajib buat. Nak sembahyang Zuhur, wajib yakin dah masuk Zuhur. Nak qada Zuhur wajib ni, kena yakin tinggal. Kalau tak yakin, tak ada lah. Tak ada. Habis tu macam mana? Takut-takut ada, takut-takut tak ada, takut-takut. Sebab tu fiqh dia gitu. Dia mesti sharp. Dia tak boleh gitu. Habis okey, sekarang ni, macam mana kalau takut-takut ada, untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga? Nabi sebut dah 70 sembahyang sunat, 1 solat fardu. Fadilat dia. Jadi sembahyang sunat. Nanti kalau katalah ada nak dekat akhirat nanti, dia akan gantikan yang sunat tadi tu. Qabliyah, ba'diyah, witir, apa semua-semua tu lah. Dia akan gantikan 70, dapat 1 fardu. Tapi kalau di atas dunia ni, qada je banyak-banyak. Entah ya ke tidak, tak tahu tidak. Qada aja, tak boleh gitu. Sebab nak qada tu dia kena yakin lah nak qada apa. Dan dia kena yakin lah nak qada tu yang dia tak buat dulu. Tu nama qada. Dia gitu. Jadi kalau tak tahu. Sebab tak sedar kan. Tak perasan kan. Ada ke tak ada? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak perasan. Jadi maknanya lepas melahirkan, tak perasan ada ke tak ada darah. Keluar terus ke nifas ataupun lambat baru keluar, tak perasan. Kira ada nifas lah. Sebab lepas melahirkan kan ada nifas, kebiasaannya. Gitu je. Habis macam mana lah risaunya. Semayang sunat banyak-banyak. Dia jangan diamalkan
Jangan diamalkan agak-agak gitu. Takut dia kena penyakit was-was. Takut gitu. Ingat masa umur 16 puasa Ramadan. Tapi ada sehari tu tak ingat lah. Termakan awal ke, tak azan lagi ke. Tapi tak ingat lah. Tapi tak ingat. Lain kali dia qada juga puasa dia. Contoh lah. Sebab dia rasa macam ada je sekali. Tapi bila? Tapi tak yakin. Dia pun qada. Takut-takut kena penyakit. Setan datang. Kena penyakit. Iaitu risau. Yakin baru buat. Itu fiqh. Rufi'al qalam an thalath. Dia angkat pena Roket Atid ni, yang tulis dosa pahala kita ni, dia angkat pena ni, tak tulis. Tiga golongan. Antara golongannya yang tak tahu, yang lupa, dia angkat, tak tulis. Dia tak tahu, dia terlupa. Dia tak tahu, jadi tak ditulis kesalahan tu bagi dia. Tak ditulis. Sekarang ni tak tahu, maka tidak. Jadi macam mana nak buat? Kemungkinan ada lah kan, sebab tak belajar lagi waktu tu. Solat sunat aja. Solat sunat banyak-banyak. Fakrul tanya, jika wadah yang kurang dari 2 qullah berisikan air kurang 2 qullah, kemasukan najis, apakah yang mutanajis itu airnya saja atau dengan wadah sekali? Ni bukan bahasa orang Malaysia ni, tapi kita faham. Sebab yang saya tahu wadahnya dimaafkan atau tidak najis. Tidak. Bukan begitu Fakhrul. Bukan begitu Fakhrul. Air kurang 2 qullah. Air banyak tapi kurang 2 qullah. Okay. Masuk najis. Bila air kurang 2 qullah masuk najis, mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i semua air sekali. Najis tu najis lah, buang najis tu. Habis tu air macam mana? Air tu juga mutanajis. Air juga mutanajis. Kerana air yang kurang 2 qullah dia tak kuat. Bila kena najis, walaupun tidak mengubah warna, bau, rasa, tetap juga air tu mutanajis. Berbeza dengan air kalau lebih 2 qullah. Air lebih 2 qullah masuk najis. Hanya najis je najis. Airnya tak najis. Hanya najis je najis. Buang najis. Air tu tengok berubah tak warna? Tak berubah. Berubah tak bau? Tak ada bau. Berubah tak rasa? Tak ada berubah. Jika 3 sifat ni tak berubah, air tu kekal mutlak. Kenapa air tu kekal mutlak? Sebab dia kuat. Kenapa dia kuat? Sebab dia lebih 2 qullah. Air yang lebih 2 qullah dia kuat. Jika masuk najis, najis tu je yang najis. Buang najis, airnya macam mana? Jika air berubah, baru mutanajis. Jika air tak berubah 3 sifat tadi. Salah satu daripada 3 sifat tadi. Kalau air tak berubah, dia kekal mutlak. Kalau air berubah, dia baru mutanajis. Air yang kurang 2 qullah, tak perlu dia tengok sama ada berubah ataupun tidak. Masuk je najis, najis tu pun najis, airnya semua pun najis. Dengan bekas-bekas dia semua najis. Semua najis. Jadi yang siapa nama Fakhrul faham ni mazhab saya pun dah lupa. Mazhab Malik bukan. Mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Yang mengatakan selagi tak berubah, selagi itu ianya suci walaupun kurang 2 qullah. Kurang 2 qullah, sikit je airnya, 1 baldi, sikit je air. Masuk najis, buang najis, airnya tak berubah, kekal mutlak. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kurang 2 qullah, dia tak kuat. Kena najis, habis semua jadi mutanajis walaupun tak berubah. Berapakah ukuran ukuran panjang lebar mengikut sukatan hasta untuk menjadikan 2 qullah? Ya Allah, saya ada tulis. Saya dah hari tu saya dah ada saya punya nota. Saya bukannya hafal besar mana. Berapa belah tin minyak tanah lah apalah. Nak kena carilah pula. Tu dobek tu, bukannya boleh ingat. Berapa kali berapa kaki, berapa kaki kali berapa kaki. Itu kena apa? Kena cek. Dalam kitab fiqh manhaji ada, manalah nak hafal berapa cm kali berapa cm. Kalau nak juga tak apalah, saya cuba cari sekali. Kalau tak jumpa, lain kali.
PM saya lah kalau tak jumpa. Sebab bak ni dia apa? Berapa tong minyak lah apalah lah, hai. Dia tak sempat lah nak hafal. Dulu hafal, sekarang tak sempat nak hafal lah. Siapa yang ada dobit yang saya bagi hari tu bawa keluar lah balik. Cari tu jumpa, makan masa sikit je. Dan dia ada khilaf sikit dari segi berapa tu. Sedikit lah khilaf, dari sedikit khilaf. Tapi biasanya beza tu sikit aja. Beza dia macam berapa tin, beza 1-2 tin, simple lah, sikit aja. Ni saya ada lagi berkaitan dengan hadis-hadis, jawab soalan siapa Fakhrul tadi. Innal ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nabi kata daripada Abu Umamah Al-Bahili, sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun dapat menajiskan. Air tak dapat menajiskan kecuali yang berubah bau, warna atau rasa. Dalil Imam Syafi'i juga, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath wa fi lafzin lam yanjus. Bila air mencapai 2 qullah tidaklah menanggung najis. Ini antara itulah dia punya ada hadis yang berkaitan ni. Jadi ada tak? Tu ada orang bagi tahu tu. Boleh tengok tu. Berapa besar dia punya ukuran tu, ukuran bekas. Ini saya punya dobek. Ini saya punya dobek. Dan dobek ni juga kadang-kadang dia berubah dengan kitab-kitab lain. Jadi don't worry lah kalau berubah. Jak Rahman ni dia. Yang pertama ukuran 2 qullah 1 hasta serubuk. 1 hasta serubuk. 1 hasta ni 1 hasta serubuk. Rubuk 1/4 ini. Jadi maknanya sini. Sini. Panjang dia. Nampak? Alamak. Ke bawah. Daripada sini 1 hasta tambah serubuk lagi. Serubuk ni. Jadi ini sampai sini. Macam mana nak buat tu? Macam ni. Ni. Ni 1 hasta, ni serubuk ni. Jadi inilah panjang lah, sini sampai sini. Dari segi besar. Okey. Dan macam tu juga atas pun sama. 1 hasta serubuk. Jadi maknanya apa dia panggil? Lebar kali panjang kali dalam kali yang kali 3 tu, yang isi padu tu. Apa? Lebar kali panjang kali dalam kan? Isi padu tu lah. Isi padu tu dia punya ukuran kalau ikut hasta, ikut tangan, 1 hasta tambah lagi 1/4. Jadi panjang ni. Macam tu juga atas, macam tu juga dalam, semua. Ataupun kalau minyak tanah 13 tin minyak tanah. Kalau minyak tanah dulu yang dulu tu, zaman dulu 70-an, 80-an. Bab tin minyak tanah juga berbeza. Ada yang kata 10 dan sebagainya, bergantung kepada besar minyak tanah tu. Jadi kalau berbeza tu kena check betul-betul lah. Kalau saya punya dobek 13, ada dobek 10 tin. Rupanya tengok tin yang 10 tu besar sikit. Tin minyak tanah 13 ni kecil sikit. 13 tin minyak tanah. Dari segi inci 23 inci. 23 inci macam tadilah. Dalam, panjang semua. Isi padu segi 4 sama. Segi 4 sama tu 23 inci. Dari segi inci. Dari segi cm 60 cm. 60 cm, 60 cm, 60 cm, dalam 60 cm, sama, semua sama tadi tu. Kalau bulat lebar dia 19 inci, dalam 46 inci. Dalam dia 46 inci, lebar dia apa, diameter dia 19 inci. Gitu bulat. Tu. Kalau gallon 52 gallon. Kalau liter 230 liter. Kalau kilogram ada setengah kata 230 kilogram juga. Tapi air orang tak timbang. Tapi kalau nak timbang lah kata juga 230 kilogram. Liter 230 liter. Gallon 52 gallon. Habis. Cukup. Saya terpaksa cari dalam dobit lama. Okey.
Itulah apa nama ni, kelebihan teknologi. Setengah orang dia komplain tau. Ramai orang komplain. Apa pakai laptop, apa pakai tab, kenapa pakai tu, kenapa pakai ni, pakai apa? Pakai kitab tulis dobek macam dulu yang halus tu. Tiba-tiba ada orang tenaga pengajar ustaz-ustaz ni pakai tab, pakai apa nama laptop, pakai komputer. Apa macam tak mengaji tu. Tak, itu teknologi. Teknologi kita kena seiring. Habis dobek-dobek macam mana? Dobek biarlah dobek halus tu kadang-kadang kita tulis pun kita tak pening nak baca kan. Itu kan. Habis dobek sekarang dalam tab. Dobek pula kalau dia tak berapa cekap dalam jawi, rumi. Dobek pula tak macam sengit-sengit macam dulu tulis sengit. Dobek pula tulis ayat asal, boldkan dia. Apa dia panggil, matan asal, boldkan dia, dobek kat bawah. Bintang 1 2 3 1 2 3. Itu zaman sekarang. Tapi ada orang nak kekal kan, nak dobek dia mesti tulis sengit-sengit dekat kitab. Aluh je. Wah. Tapi janganlah salahkan orang yang pakai teknologi. Tapi ada orang dia komplain saya kata saya pakai teknologi. Pakai teknologi. Kalau setakat handphone pakai buat live tu tak apa lagi. Ini dengan tab, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Itu teknologi. Akan datang tak ada dah kitab tu. Tak ada dah kitab kertas. Tak ada dah akan datang. Berapa? 100 tahun lagi? 50 tahun lagi? Tak ada dah. Dia akan ada semua, dia punya kitab buku, ada Quran dia semua macam ni, belek, trek, semua begitu dah. Tak ada dah. Tak ada dah akan datang. Sebab dia panggil pokok. Nak buat tu kena tebang pokok. Bila tebang pokok, environment tu macam mana jadi nanti, oksigen sebagainya akan datang. Akan datang keluar kat sini. Tulis-tulis kat atas ni. Habis masa tu nak pakai lagi. Jadi walaupun ada komplain, tak salah lah. Small matter. Allah, hilang. Mana tadi? Okey. Soalan benda berhenti ya. Banyak dah sangat soalan ni. Apa lagi? Soalan ulangan semalam. Yang semalam je. Boleh tak kita buat solat jamak jika waktu operation kita melangkau waktu solat? Contoh operation jam 3 petang. Kita solat Zuhur, jamak dengan Asar. Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i mudah je. Mungkin ada mazhab yang boleh. Saya rasa mazhab Maliki ke, mungkin ada mazhab yang boleh. Mazhab Syafi'i kalau sakit pun tak ada jamak. Walaupun Imam Nawawi kata ada, tapi pendapat muktamad, kalau sakit pun tak ada jamak. Dia sakit pun tak ada jamak. Ini kan pula dia tak sakit, dia nak selamatkan orang sakit. Tak ada jamak-jamak. Jamak takdim, jamak takhir, tak ada. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada, saya pernah baca. Saya tak silap saya mazhab Maliki. Memang ada. Mazhab Syafi'i tak ada. Kenapa? Hanya yang wajib boleh menidakkan yang wajib. Hanya yang wajib boleh menidakkan yang wajib. Selamatkan nyawa wajib. Semayang juga wajib. Macam mana nak menidakkan semayang? Semayang wajib. Okey. Kenduri kahwin sunat. Nampak? Kenduri sunat. Ataupun kenduri sambut orang datang ke rumah kerana kenduri kahwin sunat. Semayang wajib. Boleh tak tinggal semayang kerana nak sambut orang? Sebab takut masa nak salam tu nanti kan, kalau pergi semayang 15 minit ke apa semua, menyebabkan 15 minit ramai tu yang akan terlepas. Nak cangkuk tu banyak rugi tu. Dia kata gitu. Kurang-kurang tu silap-silap 200-300 juga tu. RM10, RM15, RM20 orang duk bagi tu. Sebab dia yang penyambut tetamu, yang tukang salam, tukang cangkuk. Tapi Zuhur dah nak habis. Zuhur wajib. Boleh tak tinggal Zuhur kerana nak cangkuk tadi? Tak boleh sebab cangkuk tu sunat. Jadi ada keadaan yang boleh juga tinggalkan yang wajib dengan syarat. Kerana wajib juga. Kerana wajib. Okey. Apakah wajib dalam masalah ni? Menyelamatkan nyawa wajib.
Semayang juga wajib, maka tak payah semayang. Sebab yang nak boleh menidakkan yang wajib tu dengan yang wajib. Sedangkan menyelamatkan nyawa adalah wajib, maka tak payah semayang. Maksud tak payah tu tinggal. Nanti qada. Qada pun dapat pahala adaan tunai. Tu mazhab Syafi'i. Tinggallah. Dia tengok ada orang lemas. Dia bangun nak semayang. Lagi 10 minit nak habis asar. Maksud dah nak gelap dah. Lagi 10 minit, 15 minit nak habis asar. Dia semayang lambat. Baru nak semayang, dia semayang pula tepi pantai, tepi sungai. Allah, baru nak takbir je tengok ada orang lemas. Kalau dia semayang, orang tu mati. Orang tu, aku tak kerti berenang. Blub 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 blub. Lepas tu timbul lagi. Tolong, aku tak kerti berenang. Blub 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 blub. Dia Allah, tak semayang lagi. Macam mana? Ataupun dia dah takbir dah semayang pun. Macam mana? Semayang apa? Dia semayang tepi pantai, tepi sungai, buat masalah. Wajib. Selamatkan nyawa. Tu tak kerti berenang, wajib. Masa pula dah nak habis. Boleh tak tinggalkan sembahyang? Boleh. Sebab nak tinggalkan sembahyang ataupun nak menolak yang wajib dengan yang wajib juga boleh. Iaitu selamatkan nyawa. Pergi selamatkan. Selamat sebab dah nak gelap. Selamat settle semua. Masuklah maghrib. Sembahyang maghrib. Maghrib tak apalah sembahyang. Asal tadi sembahyang qada, tapi dapat pahala tunai. Bukan dapat qada. Sebab hanya yang wajib je boleh menolak yang wajib yang lain. Boleh menangguhkan wajib yang lain. Jadi apa masalahnya? Tinggal aje lah. Tinggal je lah. Kenapa sibuk nak jamak? Sebab boleh dibenarkan tinggal tapi sibuk nak buat yang lain. Kenapa? Jadi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab lain boleh. Tak boleh. Sebab nak selamatkan nyawa. Jika operation tu operation selamatkan nyawa lah. Tapi memanglah operation ni kan biasa nak selamatkan nyawa lah kan. Surah An-Nur Fasal 3 Seremban Selatan. Oh, tabur bank apa ni? Nombor akaun. Surah An-Nur Fasal 3 Bank Islam. Tu nombor akaun. Kata-kata bukan doa melainkan jika niat doa. Betul? Ya, betul. Kata-kata bukan doa melainkan diniatkan doa. Cuma ada beberapa pengecualian. Tapi bukan masalah doa ni, masalah keberkatan. Tu dia beza sikit. Macam orang-orang wali-wali, dia tak doa, tapi oleh kerana mulut dia keluar zikir, dirinya itu penuh dengan keberkatan, sentiasa ingat pada Allah, maka mulutnya masin, kita panggil. Mulut masin. Mulut masin ni kita boleh istilah macam doa juga. Boleh istilah gitu. Tapi dia tak niat doa pun. Walaupun dia tak niat doa, tapi dirinya sendiri penuh dengan keberkatan. Dirinya sendiri penuh dengan ingat pada Allah. Zikir di mulutnya. Maka dengan keberkatan, apa yang dia cakap tu jadi. Seolah-olah macam doa. Seolah macam doa. Itulah kalau kita nak istilahkan doa, pengecualian dia kat situ. Kalau kita kata itu bukan doa, itu mulut masin, okey tak apa, boleh juga. Katalah setengah orang kata doa. Macam ibu bapa. Dia cakap sesuatu. Bukan doa. Tapi oleh kerana ibu bapa dengan anak, ibu bapa ni ada kelebihan yang tinggi, yang besar, ada hubung kait yang rapat, maka boleh kita istilahkan mulut masin juga. Kalau kita nak istilahkan mulut masin kerana dia seorang ibu, dia yang mengandungkan anak dia, jadi dia ada ikatan, dia ada current. Jadi bila dia cakap apa-apa, silap boleh jadi. Tapi bukan sebab doa, sebab mulut masin tadi, sebab keberkatan dia tu. Kalau kita nak pakai istilah tu, kalau kita nak pakai istilah doa pun boleh. Tapi dia tak niat doa, jadi doa automatik kerana keberkatan. Tapi yang cantiknya tu bukan doa. Tu bukan doa. Tapi kita orang Melayu panggil doa juga. Tak apalah nak panggil doa pun. Tapi bukan doa yang doa betul tu. Bukan doa betul. Bukan doa yang doa pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, engkau ajarlah anak aku sikit. Tak ada pun. Dia cuma cakap, kau lawan cakap aku. Aku kata jangan keluar. Jangan keluar. Ibu ni lain macam ayat ni, dia punya mulut dia. Jadi jangan keluar rumah. Dia bukan doakan anak dia aksiden, tak. Anak keluar aksiden, kita kata, tengok. Itulah ibu punya mulut ni doa. Doa tu tanda bukan doa ya Allah bagilah ajarlah anak aku biar dia sedar diri. Tak, itu bukan maksud. Itu doa. Tapi yang dikata, yang orang Melayu kata, nampak? Doa tu, itu bukan maksud doa yang sebenar-benar doa lah dengan niat. Itu dia panggil mulut masin. Ataupun kita panggil
kelebihan yang Allah bagi dekat dia. Kelebihan yang Allah bagi kat dia kerana keberkatan dia, kerana kebaikan dia, kerana kealiman dia, kerana kelebihan yang dia ada, Allah bagi kelebihan, iaitu cakap jadi. Tapi bukan doa. Doa ni kita minta. Jadi orang Melayu dia akan panggil doa juga, tu. Keluar kat mulut mak bapak tu doa tu. Doa tu. Doa tu bukan doa ya Allah ya Tuhanku bagi anak aku, bukan. Doa tu adalah bila cakap jadi. Bila cakap jadi. Jadi itu bukan doa lah hakikatnya sebenar. Itu adalah kelebihan. Tapi kita guna perkataan doa juga. Jadi itu yang silap faham yang berlaku. Yang orang kata, mak bapak jangan cakap lebih kurang dengan anak. Sebab itu semua doa. Sebenarnya doa yang ada tanda. Cek. Ada tanda. Iaitu doa dengan maksud, kalau dia cakap jadi. Jadi itu sebab Allah bagi kelebihan. Macam tu buat para wali, kau jangan. Kau pergi rumah dia, nanti dia cakap apa-apa, balik tu jadi. Mulut dia tu doa. Bukan, maksud doa tu kelebihan yang Allah bagi. Bukan maksud doa adalah dia minta pada Allah. Tidak. Mana ada mak minta anak accident, tapi mak cakap jangan keluar lah, mak seorang je kat rumah ni, kau janganlah lawan cakap mak. Duduklah kat rumah. Tak boleh nak keluar lah juga mak. Janganlah keluar, malam ni bahaya, mak tak sedar hati ni. Mak dia tak doa pun, kau keluar kau mesti accident. Tak pun. Tiba-tiba jadi accident. Kita kata, mak dah kata dah. Sebab tu mulut mak ni doa. Bukan doa tu ya. Doa dengan maksud lain. Definisi doa yang lain. Itulah dia punya pengecualian. Tapi terkadang bercakap, itu bukan doa. Jadi perkara yang jadi, perkara yang terjadi setelah cakap, dia ada dua. Dia ada banyak. Dalam kes ni ada dua. Perkara yang terjadi selepas dia cakap. Pertama doa Allah makbulkan jadi. Yang kedua kelebihan. Dia tak minta pada Allah pun. Tak minta pada Allah pun. Dia cuma cakap aja, jadi juga. Itu pun orang panggil doa juga. Orang Melayu je lah, orang lain tak panggil. Orang Melayu je panggil tu doa. Orang Arab tak panggil tu doa. Jadi hati-hati dengan takrif doa tu apa. Selepas sujud naik rakaat kedua. Jika kita berbohong untuk elak hadir majlis perkahwinan yang banyak unsur-unsur yang tiada dalam Islam seperti bersanding, karaoke, boleh ke? Boleh. Dan itu yang terbaik. Tak payah datang, tak wajib datang. Perkahwinan apa ni, walimatul urus kan? Kenduri dijemput wajib pergi. Kenduri yang dijemput wajib pergi. Tiba-tiba dia tengok ada unsur-unsur maksiat dalam tu, maka tak wajib pergi. Jadi dia pun buat alasan. Bukan bohong, buat alasan. Buat alasan sebab tak nak pergi. Kalau cakap direct nanti kan orang tu masam muka pula. Jadi buat alasan, tak ada masalah. Buat helah, tak ada masalah. Malah itu yang sepatutnya. Buat helah biar tak ada orang datang kenduri kahwin dia ataupun kenduri dia. Ustaz, lepas sujud nak naik rakaat kedua tiba-tiba rasa was-was. Was-was lagi. Adakah sujud tadi dah buat 2 kali atau sekali? Ketika itu telah berdiri betul. Apa perlu buat? Sujud. Bila was-was, sujud ke tak sujud, maknanya tak sujud. Dia katakan ni, dia tak tahu buat dua kali ke sekali. Maknanya sekali tu yakinlah, sekali tu garanti. Yang kali kedua tu tak tahu. Satu kali pertama tu garanti lah. Kali kedua tu buat ke tak buat. Dia dah berdiri. Macam mana nak buat? Terus sujud. Lepas sujud kedua buat apa? Bangun balik. Maksudnya tempat yang dia lupa tadi, was-was tadi, terus dia pergi ke situ. Dia berbeza dengan Muhammad Ammar. Dia berbeza dengan, dia sedar bukan ketika berdiri tu. Dia sedar ketika berdiri rakaat satu lagi. Contoh rakaat pertama dia sujud, lepas tu dia sembahyang lah. Rakaat pertama settle, rakaat kedua settle. Rakaat pertama settle, lepas tu naik rakaat kedua settle, rakaat ketiga berdiri. Berdiri rakaat ketiga, baru dia teringat, baru dia was-was. Bukan teringat, baru dia was-was. Tadi sujud aku rakaat pertama tadi, rakaat pertama punya sujud tadi dah sujud sekali ke 2 kali. Dia sedar pada rakaat ketiga. Yang itu tak payah buat apa-apa. Teruskan sembahyang. Habis tu macam mana? Nanti sebelum salam tambah 1 rakaat lagi.
Sebab rakaat pertama tu tak kira. Sebab was-was. Tak dikira sebab was-was. Itu jika dia sedar pada rakaat ketiga. Kalau dia sedar pada rakaat seterusnya, contohnya, tadi dia sujud, lepas tu dia dah berdiri. Baru rakaat kedua. Dia dah berdiri. Dia pun was-was. Tadi aku sujud sekali ke dua kali ya? Jangan sembahyang terus. Batal sembahyang dia. Habis macam mana? Terus sujud. Tu duduk sujud. Yang terbaik adalah turun, duduk di antara dua sujud dulu. Duduk di antara dua sujud kejap, lepas tu baru sujud. Bukan sujud terus. Duduk di antara dua sujud, lepas tu sujud. Sebab kalau dia lupa sujud, makna kemungkinan duduk di antara dua sujud dia tu macam mana? Sebab nak sujud sekali, dia tak adalah duduk di antara dua sujud. Sujud sekali, lepas tu bangun terus kan? Mana duduk di antara dua sujud dia? Jadi bila dia ingat sekali sujud, dia bukan dia ingat, dia was-was sekali kedua kali, caranya dia duduk berdiri ni, terus duduk. Duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Lepas tu sujud. Lepas tu bangun balik. Itu kalau dia perasan pada rakaat yang seterusnya. Kalau dia perasan rakaat satu lagi, rakaat ketiga, tak payah buat apa. Rakaat pertama tu kira halal, bukan kira tak sah. Bukan tak sah. Tidak dikira rakaat yang pertama. Tak dikira. Betul ke antara amalan sunat pada satu Muharram bersedekah dengan memberi makan pada saudara terdekat? Bab-bab fadail amal ni saya tak berapa tak berapa perhalusi. Bab fadail amal, bab apa? Amal-amal fadilat saya tak berapa memperhalusi. Macam ni hari sekian buat macam ni, macam ni buat macam ni kan, fadilat kan. Saya tak berapa memperhalusi lah bab tu. Maksudnya tak ada gairah ke situ. Saya tak ada gairah ke situ. Daripada dulu sampai sekarang pun tak ada gairah ke situ. Buat ni. Ini seumpama puasa setahun ni. Tu kan gairah kan. Puasa gini. Puasa, lepas tu puasa ni. Lepas tu dia akan menyebabkan pahala dia seperti 3 tahun puasa. Ada orang gairah yang tu. Silakanlah. Baguslah juga. Saya tak ada gairah yang itu. Bukan tak ada gairah buat. Tak ada gairah dalam nak mengetahui fadilat tu. Jadi bila tak ada gairah ke situ, tak adalah ambil tahu sangat. Tak adalah dalam kepala. Kalau baca, ingatlah. Tapi kalau nak ingat tu, tak ada dalam kepala. Jadi boleh jadilah kot. Sebab bagi makan pada saudara ke bagi siapa kan memang sunat sepanjang tahun. Ke satu Muharram je sunat bagi makan kat orang? Bagi makan kat keluarga terdekat. Kalau 2 Muharram tak sunat? 3 Muharram? 10 Muharram? Ingatlah. Ada orang nak join. Tunggu jap Sebentar. Nak jawab soalan satu kakak lebah ni. Jadi saya tak berapa perhalusi lah. Sama ada macam mana tu, betul ke satu Muharram ada apa dia panggil amalan khusus ataupun apa kita kata amalan khusus macam mana sama ada betul ataupun tak betul. Amalan yang baik buat ajalah. Ada orang nak join kita, macam tu lah. Jadi bila ada orang nak join, no problem. Join. Allah. Sekejap. Dah lewat 6.30 dah ni, tapi ada masa lagi. Jadi siapa yang nak cuba, bolehlah. Janganlah malu-malu dan segan. Berkenalan, kita soal-soal. Kalau ada apa-apa soalan secara berdepan macam ni, secara video. Baik, Jasri. Dah nampak dah muka handsome dia keluar tu. Cuma saya belum lagi
setting yang hari tu pun. Jadi dia akan bunyi slow sikit lah. Jadi kuatkan suara volume anda seketika. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali kedua. Apa? Bila tak ada orang masuk, saya masuk lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Nak macam mana? Mungkin kalau selalu masuk, orang kata asyik dia je. Aku nak masuk jugalah. Mana tahu kan? Tu dah dia. Saya itu pun mana nak masuk sebab asyik dia je kan. Ya. Okey. Tapi tadi Abang Singh suruh masuk, saya masuk lah. Apa persoalan pada hari ni? Okey, soalan ni tentang solat di luar ruang solat utama lah, tapi dia bukan di Masjid Surau. Ustaz ingat tak itu yang Ustaz ada lukis-lukis? Okey, kan? Ya, ada. Ya. Okey, yang tu saya nak cakap terima kasih lah sebab sebelum ni saya confuse juga tu. Sebab ada Ustaz kata sah, ada Ustaz kata tak sah. Ustaz lukis lagi memang clear lah. Memang cuma nampak, sekarang ni bagaimana pula memang nampak je lah, alhamdulillah. Cuma sekarang ni kalau dia punya situasi tu di kawasan lapang ataupun padang ke yang ada border. Salah border tu rantai ke apa benda, kerusi ke kon ke, orang semayang luar daripada kawasan tu. So macam mana solat dia sah atau tidak dalam dua keadaan. Yang pertama, dia memang tak boleh pergi ke imam. Walaupun dia boleh siku orang sebelah kan, dekat, tapi dia tak boleh pergi ke imam. Yang kedua, sekejap. Dia boleh pergi ke imam. Sebentar. Okey. Lagi, macam best je. Okey. Sebab nampak macam macam betul-betul real punya soalan ni. Saya nak dengar secara detail sekali lagi. Okey, solat di kawasan lapang, contoh padang. Okey. Tapi di padang tu dia macam orang tu dah siapkan border lah kawasan. Sama ada letakkan kon ke pagar ke. Okey. Kawasan tu dah penuh tapi orang semayang di luar border tu. Okey. So solat dia sesah tak dalam dua keadaan. Yang pertama memang dia tak boleh pergi ke imam. Okey. Yang kedua dia boleh pergi ke imam tapi mungkin dia kena langkah, border tu mungkin rendah, dia langkah ataupun dia tunduk, mungkin tali ke, dia tunduk ke bawah ataupun dia angkat dulu halangan tu baru dia boleh pergi ke imam. Okey, maknanya sekarang ni sekejap. Halangan dia ada dua tau. Halangan pertama sekadar letak kon jarak-jarak. Jadi soalan ni saya rasa mungkin tali kot. Tak apa ada pagar yang boleh halih ke. Kalau kon yang jarak-jarak, kita kata je dia halangan tapi dia ada lubang. Boleh jalan-jalan kot tu. Jadi tak jadi soalan lah kat situ. Itulah, itu kon tu contoh je lah. Okay, itu sebab saya bawakan dua situasi tadi. Okay, dia ada kon satu, kon kedua diikat tali. Dia sekarang ni point lebih kurang macam tu. Ada halangan. Kalau sekadar dia letak garisan dekat lantai, tarik garisan, itu kita tak panggil halangan. Kita tak panggil sempadan. Tapi kita kata sempadan. Tu lukis. Yang maksud halangan sempadan ni maksudnya adalah yang ada sesuatu. Yang ada tali. Tapi kalau kata ada tempat saya tengok masa nak sembahyang kalau ramai orang dulu, dia cuma letak kon je. Kon sini satu, kon sana satu. Orang tahu daripada kon sini ke kon sini, yang ini tak boleh, janganlah sembahyang di situ sebab dah luar kon. Tapi dia ada lubang. Bukan ada lubang, dia ada boleh jalan je. Yang itu macam tak ada lah. Itu macam tak ada lah. Tak ada halangan. Itu tak timbul soalan. Tak ada masalah kalau yang itu. Yang itu tak ada masalah. Saya sebenarnya nak cancelkan, nak cakap seorang-seorang. Tak apa lah, kali ni orang tak nak masuk, biar kita tengok muka dia. Okay. Saya tak cancel. Kita boleh soal jawab. Biar orang lain. Biar orang lain tengok. Okay. Jadi masalah dia adalah apabila ada halangan. Sebab dia point dia kat sini, yang kata tak sah bla 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 tadi, halangan. Apakah dia halangan? Halangan adalah bukan garisan line, bukan. Halangan juga bukan
kalau kapet dia punya tu soft tu, lain soft, bukan. Maksud halangan, kita nak faham maksud halangan tu. Dia panggil ha'il. Halangan adalah yang ada sesuatu walaupun dia halus, walaupun macam benang. Walaupun macam benang aja. Namanya ada halangan. Ada halangan. Itu yang jadi persoalan. Kalau tak ada halangan, cuma ada tanda satu, jangan lebih sini ya. Itu tak panggil halangan dalam masalah ni. Jadi kalau macam tu, semayanglah kat mana pun, tak apa. Semayanglah kat luar pun, tak ada masalah. Sebab dia akan boleh pergi dekat imam. Sebab dia akan celah-celah. Siap macam ni lagi dia bercelah. Sebab kata sekadar faham je, itu halangan tu. Itu border tu, jangan langkah, sekadar faham. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya memang betul ada. Sama ada tali, kita kena langkah. Ataupun tali, kita kena angkat tali, masuk ke bawah. Tak kisahlah. Ataupun, apa dia panggil, divider, tinggi sikit. Yang itu. Ataupun kena langkah ke, itu yang kita nak bincang. Habis. Ya. Itu nama ha'il. Itu ha'il. Okay. Sekarang ni dia semayang bukan di surau. Bukan di surau masjid. Sebenarnya, masjid dan bukan masjid. Dia tak ada selain daripada tu. Dengan maksud, kalau macam mana kaedah di surau, macam tu kaedah di luar. Sebab dia ada masjid, bukan masjid. Jadi, yang hari tu, kaedah kat surau hari tu, termasuk juga dekat kawasan lapang, dekat shopping komplek, dekat pejabat, janji bukan masjid. Kaedah tadi, yang hari tu, janji bukan masjid. Jadi, dia semayang dekat luar, bukan masjid. Dan maksud bukan masjid juga, ni masjid. Kemudian orang semayang melimpah sampai keluar. Yang kat luar tu pun bukan masjid. Walaupun imam dia dalam masjid. Jadi, dia kira juga. Dia jadi poinnya, itu masjid tak? Yang sedang berdiri itu masjid tak? Bukan masjid. Tapi surau. Tak ada. Dia tak ada surau, balasoh, tempat musalla. Tak ada. Tak ada dari segi istilah. Dia ada masjid, bukan masjid. Simple, senang. Jadi, tapi imam dia duduk kat masjid. Memang imam kat masjid. Kau duduk kat mana? Aku duduk kat luar, ramai sangat. Bukan masjid. Jadi dia ada hukum tadi. Hukum apa? Hukum tadi. Hukum yang makmum mesti boleh pergi dekat imam tanpa, kalau tambah contoh-contoh tadi, tanpa melangkah sesuatu. Melangkah hadangan. Tanpa melompat. Tanpa membelakang. Nak pergi ke imam, kena undur belakang. Tak boleh. Jadi, nak pergi imam, kena pergi straight. Ke kiri, ke kanan dan ke depan. Jadi dalam masalah tadi tu, di luar masjid ataupun memang di luar surau ataupun memang yang penting bukan masjid, dia semayang di luar. Dah telah diletak halangan, bukan tali, ribbon yang warna merah putih tu. Tarik, okey, dah letak. Memang boleh angkat. Kadang-kadang rendah je letak. Memang boleh langkah. Tak boleh. Dari segi tak boleh. Dia semayang di luar. Adakah sah ke tak? Tak tahu lagi. Boleh tak dia pergi kat imam? Dia pergi ke imam tanpa langkah, tanpa angkat, tanpa berundur. Pergi dalam keadaan ke depan dan ke kiri, ke kanan. Macam mana nak pergi? Pergi tak boleh. Sebab dia pergi tak boleh. Ada hadangan. Ada hadangan. Hadangan tu ha'il tadi tu lah. Tali tadi. Maka tak sah. Tak sah. Okay. Jadi nak sah macam mana? Dia kena pergi depan dekat imam tu, tapi tak boleh semayang kat situ. Dia ambil tali tu, dia putuskan sikit, biar ada jarak untuk dia lalu. Lepas tu dia pergi belakang balik semayang. Boleh. Sebab dia jalan. Cuma dia semayang bukan kawasan dia lah. Itu salah masalah lain. Dia semayang tempat yang tak dibenarkan. Itu cerita lain. Dibenarkan semayang sini, dia semayang luar. Itu cerita lain. Salah tu cerita lain. Sah tak? Dia pergi ke depan, dekat tepi longkang, kata-katalah. Dia pun ambil, dia putuskan tali, dia pun ikat dekat pokok. Jadi ada ruang. Imam kat sini, ada ruang. Dia pun jalan, boleh pergi ke imam. Tapi dia tak semayang situ, dia semayang kat belakang. Sah. Jadi, poin dekat sini, masjid, bukan masjid. Masjid dan bukan masjid. Jangan sebut surau, jangan sebut kawasan lapang, jangan. Sebab dia susah nak faham. Hukum bukan masjid, semua sama. Walaupun asalnya masjid, orang tiba-tiba sampai terkeluar, sampai luar daripada gate tempat parking ke, sampai ke situ, tetap hukum yang sama. Orang yang semayang kat parking, dia mesti boleh pergi dekat imam. Saya akan buat dua contoh. Sebenarnya bukan macam ni, nak untuk faham dulu. Daripada dia semayang dekat parking, dia kena boleh pergi dekat imam tanpa langkah.
tanpa ada hadangan. Sama. Okey. Walaupun imam tu dalam masjid. Okey, itu untuk kita faham sekali lalu. Jadi saya betulkan balik. Tu tak betul tu. Untuk faham dulu. Kalau dia duduk dekat parking, maka dia kena boleh pergi kat imam dalam keadaan sama. Jangan langkah kalau ada hadangan, boleh pergi ke imam dalam keadaan pergi ke depan, ke kiri, ke kanan. Ke belakang tak boleh. Kalau undur tak boleh, tak dikira. Maka tak sah lah dia. Kalau dia boleh pergi, sah. Okey. Oleh kerana imam dalam masjid, ni baru yang betul punya. Oleh kerana imam dalam masjid, tak payah pergi kat imam. Pergi kat mana? Dekat dinding je cukup memadai. Itu dua pemahaman. Pertama, kalau kita nak faham, makmum, jika dia duduk di luar masjid, maka dia bukan masjid. Luar masjid bukan masjid. Maka tertakluk pada hukum mesti boleh pergi ke imam tanpa berundur, tanpa langkah. Okey, tertakluk. Secara umum. Oleh kerana dia masjid, ada special. Tak payah pergi ke imam. Habis tu, pergi kat dinding masjid dah cukup. Jadi, ni dinding masjid. Seumpama imam dah masjid dah sekali. Imam dah masjid dah jadi sekali. Sebab dia duduk kat luar. Jadi dia hanya pergi dinding masjid, dia dah dikira pergi kat imam. Itu kalau imam dalam masjid. Kalau imam luar masjid, tak boleh. Kena pergi kat imam sungguh. Bab ni, sebenarnya bab ni tak perlu teram, tak apa. Bab ni sebenarnya ada beberapa perkara lagi. Saya stop dulu kat situ. Jadi, jika dia bukan masjid, pastikan ikut syarat yang sama. Alamak, soalan lagi tak masuk? Okey. Alamak. Okey, jadi saya ingat nak tanya satu soalan lagi. Saya nak panjangkan lagi, tak boleh. Sebab, Masya Allah. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Next masuk lagi sekali. Saya tahu banyak soalan. Saya boleh. nampak ada 8. Kalau tak ada masuk, saya masuk. InsyaAllah masuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya dah beritahu awal, saya tak sempat nak check. Kena kuatkan ni. Yang apa yang saya bahas satu perbahasan yang agak susah untuk kita faham. Bagi orang pertama dengar, dia tak faham apa benda, Kadang-kadang orang yang dah faham pun dia jadi boleh tak faham apa yang saya bahas sebab dia duduk tengah-tengah terus. Jadi perbahasan tadi tu, siapa yang tak faham tu boleh gantung, biarlah dulu. Yang tadi tu. Sebab perbahasan tengah-tengah. Apa benda ustaz cakap ni, yang benda jawab ni pening, tak faham lah. Iyalah, sebab hanya jawab soalan je. Jawab soalan semata-mata. Okey, dah dekat pukul 7 dah. Nak kena jawab laju-laju dah ni. Apakah ilmu fiqh yang wajib mukallaf tahu supaya dia terlepas dosa jahil bab fiqh? Oi, banyak weh. Tak boleh nak jawab gini. Apa yang dia nak buat, itu adalah fardhu ain. Itu adalah wajib. Apa yang dia nak buat? Dia nak hidup, apa dia nak buat? Apa yang wajib atas dia? Semayang, maka wajib tahu semayang. Apa yang dia nak buat, itulah fardhu ain. Apakah kewajipan yang dia nak buat tiap-tiap hari, itulah fardhu ain. Itulah yang wajib dia tahu bagi mukallaf. Okey, bangun tidur, kan ada wajib semayang. Nak semayang, wajib tahu semayang. Wajib belajar semayang. Nak semayang mesti kena ambil wuduk, wajib belajar wuduk. Nak belajar wuduk kena belajar mandi wajib. Kalau ada besar tak sah, wajib belajar mandi wajib. Nak kena suci daripada najis, wajib belajar najis. Nak kena tutup aurat, wajib belajar tutup aurat. Semua tu kata. Dia nak keluar rumah. Nak keluar rumah kena tutup aurat, wajib belajar tutup aurat. Macam mana? Apa lagi? Bercampur lelaki perempuan yang haram. Dia nak keluar nanti mungkin bercampur, wajib dia belajar. Dia keluar, dia nak pergi pasar nak beli, wajib belajar muamalat jual beli. Apa sahaja yang dia nak buat seharian, itulah yang wajib. Fiqh, ilmu fiqhnya. Apa yang dia nak buat, itulah yang wajib. Iyalah, nak buat apa yang dia nak buat, mestilah kena ada ilmu. Maka wajib lah. Dia nak buat apa? Nak berniaga, wajib dia kena belajar cara-cara berniaga, muamalat berniaga, mana yang riba tak riba. Sebab dia nak berniaga kan. Apa yang dia nak buat seharian, itulah yang wajib. Dia nak puasa bulan Ramadan, wajib belajar puasa. Apa lagi? Dia nak kahwin, wajib belajar nikah kahwin. Dari segi mentaati, dari segi khidmat sebagainya. Apa lagi nak? Nak jadi isteri, wajib belajar. Nak jadi suami, wajib belajar jadi suami.
Nak ada anak, wajib belajar macam mana cara nak mendidik anak mengikut cara Islam. Apa yang wajib bagi ibu bapa terhadap anak. Nak jadi anak, dah jadi anak, wajib belajar. Ada ibu bapa, wajib belajar macam mana nak jadi anak kepada ibu bapa dalam keadaan apa yang disuruh oleh Allah dan yang ditegah kepada ibu bapa. Sebab dah anak. Jadi apa saja yang dia nak hidup dan dia nak lalu kehidupan, nak berjalan di atas kehidupan dia, itulah yang wajib. Banyak, memang banyak. Banyak. Dia nak nak makan kambing, nak beli kambing, nak sembelih, wajib belajar sembelih. Macam itulah, mesti ya. Apa sahaja kehidupan seharian dia yang dia lalu, itulah yang wajib belajar. Berkait dengan bab semalam, tutup aurat ketika solat bagi wanita yang memakai telekung ketika solat atas sebab berjaga-jaga ihtiyat, adakah jatuh wajib untuk tutup aurat lengkap seperti memakai baju lengan panjang hingga ke pergelangan, tutup bahagian kepala serta leher? Sebab kita sendiri tidak yakin akan nampak aurat ketika berakal dalam solat. Okey, kata sekarang ni dah tahu dah, semalam dah cerita dah, iaitu kalau pakai dua lapis, dia berkemungkinan bila bergerak kain tu menyebabkan boleh nampak kat bawah tu kan, boleh nampak yang membatalkan tadi, nampak leher, nampak lengan, nampak sebagainya, boleh nampak, maka boleh membatalkan. Adakah dengan macam tu dia kata mesti pakai lengan panjang? Sama je, sebenarnya sama je. Sama macam mana dia nak semayang tak ada kain telekung, tapi dia pakai tutup aurat sempurna, macam pakai kain baju kurung macam tu lah, tutup aurat sempurna. Cuma baju kurung tak ada kancing kat sini, masa dia angkat akan terjatuh, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang tak jatuh. Sekarang nak semayang tak ada kain telekung, tak ada kain semua, kan boleh semayang? Boleh. Kaki pakai stokin, jadi boleh je semayang macam tu. Tak sebenarnya semayang kena pakai kain telekung. Tiba-tiba tak ada kain telekung, kena semayang lah. Cuma sikit je masalah dia. Masalah dia tak ada kancing kat sini, baju kurung. Jadi ketika dia angkat macam ni, Allahu Akbar, masih lagi selamat. Sampai selamat, tapi kadang-kadang boleh jadi dia akan jatuh. Okey, apa hukum dia? Macam dia nak buat? Sama je. Oh, kalau macam tu kena kancing, kena tutup, kena pakai sarung ni lah, sarung yang kat dalam tu. Sebab nak sembahyang nanti takut terselak, tak sah. Macam tu jugalah yang tadi. Takut-takut masa tengah-tengah sembahyang tu terbuka, tergitu, tergini, terbang apa semua, batal. Jadi kenalah pakai. Jadi dari segi kewajipan, wajib ke pakai? Tak wajib. Wajib ke kancing kat sini? Bagi orang yang tak pakai kain telekung, wajib ke kancing sini? Tak wajib kancing. Tapi kalau terdedah tengah sembahyang, batal. Tak wajib. Tapi orang tetap pakai juga. Nak keluar rumah, ada orang pakai yang tu kan, benda apa tu lah yang pakai kat situ. Sebab dia punya baju kadang-kadang ke belakang, kadang ke belakang, jadi dia pakai benda tu bagus. Sampai ada yang selit-selit lagi kat sini, selit kan, pakai tutup sikit, cantik lah tu. Kenapa pakai? Tak wajib pun. Asal lah tak wajib. Yang wajib sampai sini je. Kenapa pakai juga benda Allah tu, yang tu? Saya tak tahu apa, sok-sok tu kan. Kenapa pakai juga? Nanti Kang, tengah-tengah nak ambil lauk, nak ambil lauk, nampak, pakai untuk berjaga-jaga. Bagus. Tapi wajib ke? Tak wajib. Tapi bila terdedah nanti berdosa. bila tengah angkat tangan, garau-garau kepala, berdosa. Jadi nak elak dosa tu, pakai lah. Sedangkan wajib ke? Tak wajib. Sama lah juga dalam sembahyang. Wajib ke pakai baju lengan panjang apa semua? Tak wajib. Tapi kalau terselak, batal. Sembahyang lagi. Jadi dia kata kat sini, tutup kepala, tutup leher semua tu wajib ke? Tak wajib. Tapi bagus ke tutup? Sangat bagus. Kalau tak tutup macam mana? Tak ada masalah. Kalau terdedah nanti masa sembahyang, batal. Simple. Tak nak tutup? Boleh. Tak wajib. Sebab yang wajib tutup aurat. Yang itu tutup elok. Sebab dia tak bergerak lagi, tutup elok. Sah meh? Sah. Walaupun nampak leher, kalau kat bawah tak terbuka, nak nampak macam mana? Jadi sah. Habis kalau nanti terbuka, tak sah. Habis kalau tak sah, sembahyang balik. Habis kalau macam tu baik, pakai balik. Bagus kalau nak pakai juga yang kat dalam. Habis kalau pakai kat dalam, tutup semua kat dalam. Kalau tak terbuka, tak apa. Habis kalau terbuka, selamat. Sama je, simple. Pilih nak mana. Nak sembahyang, saya sembahyang slow-slow je. Memang takkan terangkat pun kain telekung. Saya slow-slow angkat, takkan terangkat. Tak payah pakai kat dalam. Habis kalau walaupun slow-slow tiba-tiba terselak juga, batal. Habis kalau batal, qada balik, sembahyang balik.
Kalau situ baik pakai, bagus. pakai. Tapi tak terselak pula. Okey lah, tak selak. Nothing, tulus. Tak rugi apa. Habis kalau terselak, nasib baik. Kenapa pula nasib baik? Ada kat dalam backup. Habis tu batal tak? Tak batal. Tak payah kotor. Ulanglah ayat tu tadi. Sama je sebenarnya. Bila sakit, bila kita sakit, bila sakit dan tangan berbalut untuk berwuduk, ada simen. Kita hanya sapu dan lalukan air atas tangan yang berbalut. Bukan lalukan air, lalukan air atas tangan berbalut, habis basah berjeruk lah. Sapu air, bukan lalukan air, sapu air. Sapu air tu ambil air, basuh, buang dulu, okey? Dah air ada, basah ada. Tapi air dah tak ada lah sebab dah buat gini. Betul sapu. Bukan lalukan air menyerap habis lah. Bernanah Sapu. Atas simen pun sapu. Bukan lalukan air, sapu. Adakah perlu tayamum jika ada tempat yang tidak sempurna wuduk? Mesti kena tayamum. Dan wajibkah kita mengqada solat yang kita buat apabila sihat nanti? Kalau dekat tangan, kalau yang berbalut tu, simen tu dekat tangan, dekat muka, wajib qada. Wajib qada. Jadi pada mazhab Syafi'i Muhammad Ammar, kalau ada simen dekat tangan, ambil wuduk, basuh muka, lepas tu basuh tangan yang elok, lepas tu basuh tangan yang sakit tu jangan basuh sebab sakit kan simen. Sapu dekat atas dia air, sapu air bukan basuh, sapu air, buat syarat je. Lepas tu tayamum, tepuk muka, tangan, tayamum, lepas tu sapu kepala, basuh kaki. Semayang nanti kena qada balik bila dah sihat. Kenapa kena qada? Padahal wajib semayang masa sakit, kena qada lagi. Kenapa? Sebab balutan dia tadi tu, balutan ke simen dia tadi, sakit dia tadi tu adalah dekat tangan ataupun kat muka, memang kena qada. Tapi kalau kat kaki tak kena qada. Secara mudah-mudah gitulah. Bahas bab ni makan masa 2 hari ya. Kalau daurah saya jawab pendek-pendek je. Boleh tak ambil balik Quran yang kita dah wakaf ke sebuah masjid untuk imam baca masa semayang? Tapi imam kata Quran macam ni dah banyak dalam bilik dan dah tak pakai pun. Jadi kita cadang nak bagi masjid lain yang belum ada. Bila kita dah wakaf dekat satu tempat, tak bolehlah ambil. Dah wakaf kat tempat tu, tak bolehlah ambil lah. Jadi sebelum nak wakaf tu, bagi tahulah dulu. Kat sini banyak tak Quran? Quran ada tak banyak Quran macam ni? Oh, kita dah banyak dah. Baru pergi tempat lain. Kenapa wakaf dulu baru tanya? Okay. Jadi boleh ke nak bagi tempat lain? Jika pihak pengurusan masjid juga dah banyak sangat, dia boleh pindahkan ke masjid-masjid lain. Boleh. Macam tu juga aircon dan sebagainya, boleh. Kalau kata dah di satu tempat dah banyak sangat tak pakai ke, membazir ke apa, dia boleh pindah ke tempat lain, pindah ke masjid lain. Pindah masjid lain, boleh. Saya ada minjam wang RM100,000 tapi terlafaz jual. Saya ingin menebus kembali tanah itu dengan nilai yang saya pinjam. Hasil di tanah tu apa? Panjang sangatlah dia punya tu, macam apa, berserabut. Cerita tu berserabut. Tebus kembali, terlafaz jual, serabut dia satu-satu. Biar tanya satu-satu. Menebus kembali tanah itu dengan nilai saya pinjam, tebus kembali. Berserabut. Dan tak cukup maklumat soalan ni. Soalan ni saya dah pernah baca sekali hari tu. Sebab tu saya tak jawab. Berserabut. Sekarang pinjam wang tapi lapas jual. Apa benda pinjam wang lapas jual? Serabut kat situ. Dia pinjam wang tapi lapas jual. Aku nak pinjam duit kau. Ambil. Aku jual apa benda tu? Dia pinjam wang, aku jual. Jual apanya? Kata pinjam duit tapi lapas jual. Pinjam ke jual duit? Jadi tu serabut. Tu sebab soalan dia tak, pertama soalan bercampur-campur. Soalan satu-satu lah. Lepas tu dah dapat jawapan tu, soalan yang lain pula, sambungan. Berserabut habis. Hasil tanah lah, tu cerita lain pula. Hasil tanah cerita lain. Terlafaz jual cerita lain. Pinjam duit cerita lain. Nak tebus tanah tu cerita lain. 4 cerita, 5 cerita. Hasil tanah ada 4 cerita dalam ni yang bercampur. Jadi tak boleh jawab soalan tak sempurna.
Adakah sah solat? Situasi pertama, ketika sedang solat ternampak ada selai rambut terkeluar. Situasi kedua, habis solat baru sedar 2-3 helai rambut keluar. Okey, bab rambut, tengok rambut bagi orang perempuan lah ni. Sedang solat ada satu terkeluar, dimaafkan. Jika tempat tu tempat yang susah nak urus. Contoh tempat susah nak urus kat sini kan, susah nak urus. Susah nak urus kat sini. Dekat bawah ni, dekat belakang-belakang ni senang urus. Rambut lepas tu duduk dalam. Biasa rambut keluar kat celah-celah ni je sebab susah nak urus. Okay. Jika keluar tempat yang susah nak urus dekat celah-celah ni, 1 dia maaf, 2 dia maaf, 3 tak maaf. Sama ada dia sedar tengah semayang ataupun dia sedar lepas semayang, tak kira. Kalau tengah semayang dia sedar ada, masukkan je lah. Habis cerita. Kalau 1 lah. Kalau 2 pun masukkan lah. Kalau ketiga tak payah, batal semayang lah. Sebab 3 tak maaf. Walaupun tempat yang susah nak diurus. Kalau sedar lepas semayang, tengok ada berapa? 1, maaf. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masa dia raut tu, ada. Tengok ada 1, ada 2, sah semayang. Kalau ada 3, tak sah. Guna qada. Kalau dia ada dekat tempat yang bukan susah nak urus, bukan kat sini, dia keluar kat celah ni, dia keluar kat belakang. Sedangkan rambut kat belakang ni senang je nak urus, tutup aja settle lah. Tiba-tiba terkeluar rambut. Macam mana boleh keluar berlubang ke apa tak tahulah, tapi terkeluar. Maka 1 pun tak maaf. Dengan maksud batal sembahyang. Jika tempat tu susah nak tempat tu senang nak urus, tapi keluar juga. Contoh tempat senang nak urus sini, senang tak urus dia? Senang je, ambil tak kain telekung, habis. Tapi tiba keluar juga, 1 pun tak maaf. Dengan maksud kena sembahyang balik. Jadi pertama dikait selai dan 2 helai. Yang kedua dikait kat mana dia keluar. Jika selai 2 helai, dimaafkan. Jika tempat keluar tu di tempat yang susah nak urus, contohnya di sini, susah nak urus tu sini. Okay. Kalau 1-2 tempat yang senang nak urus, tak maaf, walaupun 1. Kalau 3 ke atas, tempat senang urus ke, tempat susah urus ke, batal sembahyang. Sebab 3 ke atas banyak. Kat pukul 7 dah ni, nak kena stop dah. Dah pukul 7 dah pun lah. Jadi saya terpaksa stop dah pukul 7 dah. Takkan nak sampai maghrib kot. Soalan-soalan yang ada ni, selesai angkat takbir, masih rasa was-was sama ada dah sebut atau belum fardu dalam lintaran hati. Bagaimana Ustaz? Kalau bab niat, habis. Bab niat tak boleh was-was. Bab niat was-was, habis, batal sembahyang. Walaupun dengan tahiyat, at-tahiyah, tadi aku niat solat apa? Solat apa tadi? Fardu ke tak? Solat niat ke tak? Janji was-was pasal niat, batal tu sembahyang. Bukan batal, tak sah terus sembahyang. Bab niat jangan main. Niat was-was, habis. Bab niat was-was, habis. Malah kalau dah habis sembahyang dah pun, dah habis sembahyang niat, tadi aku was-was sembahyang tadi, niat macam mana? Batal juga, tak sah sembahyang dah, walaupun dah habis sembahyang. Sebab dalam masalah niat jangan main. Was-was je batal ataupun tak sah. Berbeza dengan masalah rukuk sujud tadi. Itu beza. Itu banyak dimaafkan. Masalah niat jangan main. Betul kan Ustaz, kita angkat tangan berdoa mohon pada Allah, itu pun ditentukan oleh Allah. Ya, betul. Apa yang kita buat takkan terlepas daripada Allah, takkan terlepas daripada kehendak Allah. Apa kita buat, baik ataupun buruk, semua daripada Allah. Apa hukum puasa qada pada hari tasyrik? Hari tasyrik haram. Haram puasa qada pada hari tasyrik. 11, 12, 13 haram. 10 pun haram. Hari raya lah 10. Tak boleh, tak sah qada dan haram. Apa yang patut kita ucapkan bila ada kawan Kristian mati? Tak payah ucap apa. Ucap kat siapa ni? Apa ucapan yang patut kita ucapkan bila ada kawan Kristian mati? Ucap kat dia. Dia dah mati, biar je lah. Habis ucap dekat apa nama ni? Dekat keluarga dia. Oh, cakaplah ucap kat keluarga dia. Ucap kat keluarga dia, sabarlah. Sabarkan dia. Sabarlah. Biasalah, yang hidup mesti mati. Sabarlah. Menyabarkan dia. Jangan cakap rest in peace. Rest in peace tu maksudnya rehatlah dengan aman. Aman apa kafir? Kena seksa.
Mana boleh lah kita kata dia aman. Tapi cuma kita kata sabarlah, biasalah tu, yang mati, yang hidup semua mati. Kita pun akan mati. Sabar ya. Kalau ada apa-apa bagi tahu, saya akan tolong Kalau ada apa-apa. Macam tu lah. Menenangkan dia. Tu yang kita perlu cakap. Menenangkan dia, takziah dia panggil. Menenangkan dia. Tasbir, menyabarkan dia. Tapi jangan ucap berkaitan dengan alam sana. Mudah-mudahan dia di tempatnya di syurga. Oh, jangan buat kerja gila. Oi. Ustaz, macam mana kita nak menegur seorang bau badan terlalu kuat sehingga mengganggu solat ketika berjemaah? Itu masalah. Ini memang masalah. Malah haram tu. Haram tu. Kalau bau badan kuat mengganggu orang sebelah, haram. Tapi macam mana nak tegur tu memang susah. Memang susah. Kalau tegur, dia terasa bergaduh, bagi deodorant lah kat dia. Hadiah. Tu bawah tu dia. Hadiahkan minyak wangi. Hadiah deodorant kat dia. Kata yang ini adalah kering. Terasa kesegarannya. Tak pun buatlah cerita. Aku sekarang ni ada berniaga sikit, ada jual-jual apa? Jual-jual alat-alat kecantikan, alat-alat bersih diri. Ni ambil lah aku promosi bagi free. Buatlah cerita macam ni pun. Assalamualaikum. Di Malaysia boleh tak kita beramal mengikut keempat-empat mazhab tanpa bersandarkan kepada satu mazhab sahaja? Terima kasih. Kalau dari segi pemerintah, tak boleh lah. Pemerintah kena satu lah. Kalau tidak, jahanam juga. Nak masuk mahkamah macam mana nanti? Kalau masuk mahkamah, ni jatuh satu ke jatuh tiga ni? Mazhab ni kata tiga, mazhab ni kata satu. Jadi nak ikut yang mana? Jadi mahkamah hanya pakai satu. Maksudnya pemerintah hanya pakai satu. Kalau pakai banyak, dia jadi huru-hara. Kan? Tapi kalau kita sendiri nak beramal dengan mazhab yang lain boleh, dengan syarat kita tahulah syarat rukun sah batal semua. Kena tahulah. Tak semestinya satu mazhab. Kita kena beramal dengan satu mazhab, dengan keempat-empat mazhab boleh, tapi kita tak boleh campur. Kalau nak amal satu, hanya satu tu. Nak semayang mazhab Syafi'i lah sampai habis. Wuduk mazhab Syafi'i, semayang mazhab Syafi'i. Janganlah dalam semayang tu empat-empat mazhab masuk. Mana boleh semayang empat-empat mazhab masuk? Boleh? Mana boleh? So ada mazhab Hambali letak tangan kat bawah pusat. Mazhab Syafi'i dekat atas pusat. Ada mazhab kat sini. Ada kat sini. Jadi kalau nak empat mazhab semayang macam ni, Allahu Akbar. Macam tu. Gila jadi. Sekata nak empat mazhab. Macam tu. Mana boleh empat mazhab? Kena pilih satu nak semayang. Pilih satu yang kita ada ilmu tentang mazhab tu. Mana boleh empat? Lepas tu kalau nak takbir, lepas tu nak baca bismillah ke tak? Mazhab Hanafi tak payah baca bismillah. Tak payah baca. Mazhab Syafi'i baca. Habis nak baca ke tak baca? Nak pakai empat-empat? Mana boleh? Mazhab Syafi'i kuat. Mazhab Hambali slow. Nak baca kuat ke slow? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa campur mazhab? Jahanam je. Mana boleh? Jadi ketika buat satu-satu ibadah, kena satu mazhab lah. Mana boleh banyak-banyak mazhab? Tapi kalau lepas tu nak buat mazhab lain, silakan kalau ada ilmu. Silakan kalau ada ilmu dalam bab tu. Tak boleh lah. Dah lewat dah sangat. Wallahu a'lam. Banyak lagi soal ni Arul. Ada kakak lebah punya soalan. Allah, dah lewat sangat. Saya pun ada kelas satu lagi hari ni. Kelas tertutup lepas ni. Ila Mutalib. Banyaknya soalan. Banyak soalan lagi. Tapi saya tak boleh sebab dah lewat. Kita tangguh dulu. Terima kasihlah kepada yang berusaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sejam setengah dah. Mereka orang-orang yang surau masjid ni sangat berusaha untuk menjadikan untuk menjayakan program-program. Maka kita support. Kita pakak-pakak support supaya lebih imarah lagi majlis ilmu, sama ada secara maya ataupun secara nanti boleh buka masjid nanti. Jadi hari Selasa nanti kalau yang saya tak jawab, copy paste hari Selasa nanti. Ya. Macam mana? Tak banyak-banyak lah. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratun subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.